Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, terima kasih kepada semua pelajar yang hadir untuk lecture pada petang ini. Terima kasih kepada semua pelajar-pelajar B3. Okey, so pada hari ini kita akan sambung lecture kita untuk 4.2. Okey, hari itu kita stop pada slide yang ke-20. So, kita akan proceed hari ini dan kita akan habiskan terus ya lecture untuk 4.2. Okay, so dalam 4.2 kita punya learning outcome adalah identify various primitive data type. Okay, so kena ingat ini adalah data type dan dia adalah sangat penting di dalam programming sebab semua variable kita kena declare dia punya primitive data type, iaitu kita ada 5: int untuk nombor integer, float untuk nombor perpuluhan, double untuk nombor perpuluhan, boolean untuk true dan juga false, dan char untuk single character. Okay, so kena hafal 5-5 ni dan tahu kegunaan dia. Okay, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, numeric data type, iaitu integer akan menggunakan data type int. Okay, kalau floating point numbers ini merujuk kepada decimal numbers dan kita akan menggunakan data type float untuk nombor perpuluhan. Begitu juga dengan double floating point numbers, ini juga untuk nombor perpuluhan. Okay, kita gunakan double. So untuk decimal number terpulang kepada anda sama ada nak guna float ataupun nak guna double. Untuk single character char, kita akan gunakan data type char. Manakala untuk true false, kita akan gunakan data type boolean. Okay, so pastikan anda semua ingat ada 5 data type dan tahu kegunaan dia. Dan kebanyakan coding dia memang tak lari daripada menggunakan data type int dan juga double ataupun float. Okay, char sometimes ada guna, okay, tapi yang kebanyakannya int dan juga float. Okay, boolean lagi kadang-kadang je jumpa. Okay, satu lagi adalah string. Ada satu lagi tapi string itu bukan primitive data type. Yang primitive ini ada 4. Okay, ada 5 termasuk float. Float dengan double ni sama. Okay, satu lagi string. Okay, so primitive data type and their usage. Okay, saya dah sebut secara tidak langsung tadi. Ada 5 int untuk nombor integer seperti number, seperti number of student, number of pages, hour, working hour. Itu semua adalah integer. Okay, kalau float seperti price, net price, apa lagi, salary, tax, okay, itu adalah float yang melibatkan pembayaran ataupun weight dan juga height. Okay, yang biasanya dia ada nombor perpuluhan seperti radius. Okay, apa saja nombor perpuluhan kita pakai float ataupun double. Okay, untuk char dia adalah single character seperti kita nak grade A, B, C itu adalah single character. Tapi kalau A plus, A minus itu dah bukan char sebab dia dah ada 2 character. So 2 character kita akan pakai string. Kalau single character kita akan pakai char. Boolean untuk true false sahaja, yes no tak boleh. Okay, true false. Okay, so ini penerangan saya dah explain secara tidak langsung seperti years. Kalau years, tahun, kita akan guna integer. Okay. Kemudian ini lagi contoh-contoh untuk penggunaan integer seperti number of item, total, age. Okay. Itu antara penggunaan untuk integer. Apa sahaja yang menggunakan nombor bulat, kita pakai int. Sama ada dia positif ataupun negatif. Okay. Kalau untuk float ataupun double, dia akan store decimal number. Okay. Apa saja decimal number, sama ada 1 tempat perpuluhan, 2 ataupun lebih. Ataupun positif dan juga negatif. Okay. So, bila kita nak declare untuk double, untuk nombor perpuluhan, kalau data type dia adalah tax rate, so kita tulis kat depan dia double tax rate equal 1.0, dia akan ada perpuluhan. Kalau kita nak initialize dia dengan 0, so mesti juga letak 0.0 because of data type-nya adalah double. Okay. Dan kalau untuk weight dan juga height, dia tak ada equal 0.0. Biasanya kalau yang tak ada equal 0.0 ke tak ada equal, dia just terus declare weight, float, weight,
height ataupun double weight height. Biasanya ini adalah input. Input kita tak perlu initialize. Okay. Untuk tax rate total ini biasanya formula. Formula biasanya akan ada initialize sama ada value dia ataupun dia kita letak 0.0. Okay. Tapi kalau untuk input memang tak perlu letak equal. Just declare sahaja. Okay, apa beza float dengan double? The double type is twice as big as float. So the double is known as double precious 64 bits. Okay, dia bilangan number tu lebih banyak 64 bits untuk double. Float manakala 32 bits sahaja. Okay, so kita just nak pakai satu atau dua tempat perpuluhan saja. So it depends. Okay, you nak pakai double boleh, nak pakai float boleh. Cuma ada sedikit sinteks yang berbeza. Okey, untuk boolean tadi saya dah sebut, boolean kita gunakan untuk true dan juga false sahaja. Okey, ini cara untuk initialize. Declare and initialize. Okey, ada yang jenis declare sahaja, ada yang declare and initialize. For this case, kita kena initialize. Boolean, contoh nak buat boolean apa? Boolean status equal true ataupun boolean status equal false. So, depends. Okey. Alright, ini pula untuk char single character macam saya cakap grade tadi, dan kita cara declare dia seperti char, letak dulu data type dekat depan, lepas tu variable diikuti penulisan dia A. Ini single, maksudnya kita boleh gunakan A ni dengan data type char because of dia adalah single character. So untuk single character dia akan ada single quote dekat atas ni. Okay. Termasuk juga space. Space pun dikira satu, declare sebagai char. Okay. So, which of the following are correct literal for characters? For characters. Nampak characters? Ingat, character dia ada satu sahaja simbol. Okay, so yang pertama, yes, ini adalah betul sebab dia single character. Dia single simbol. Okay, untuk character dia boleh jadi huruf, dia boleh jadi number ataupun special character. Sekejap Oh, dia tak tunjuk tadi. Okay, so yang ini number 2 pun betul sebab dia ada satu sahaja karakter. Okay, kalau number 3 ni false sebab dia ada dua karakter. Number 4 pun false, dia dua karakter, ada slash kan, ada slash T. So, yang correct literal for character adalah 1 dan 2 sahaja. Okay. Alright, seterusnya kita akan tengok various operators, arithmetic, relational dan juga logical. Okay, so ada 3 operator dan kita dah biasa guna pun dalam coding kita. Dan untuk assignment operator kita gunakan equal. Okay, contohnya y sama dengan 3. Kita biasanya dalam coding kita akan baca 3 is assigned to y. Macam tu. Okay, so kita tengok dulu apa dia contoh-contoh arithmetic, relational dan juga logical. Okay, so untuk arithmetic, yang kita buat addition, subtraction, multiplication, division and remainder, ini semua adalah kita panggil arithmetic operator. Okay, ini simbol-simbol dia. Dan kita kena tahu penggunaan dia. Kalau melibatkan division, okay, especially division ni, sebaik-baiknya letak ada point zero, okay, sebab untuk division, jika integer divide by integer, kita akan dapat integer. Contoh, kalau saya buat 1 divide by 2, so jawapan kat sini akan dapat 0. Tapi actually kita nak 0.5, that's why kita nak kena letak 1.0 divide by 2.0. Ataupun 1.0 divide by 2 also can get 0.5. Ataupun 1 divide by 2.0 also get 0.5. As long as either one of the numbers is decimal numbers, you akan dapat result decimal. Kalau both integer, you akan dapat output integer. Okay. For remainder, okay, untuk penggunaan modulus ni, cara pengiraan dia adalah sama seperti division. Cuma kita ambil dekat belakang ni adalah dia punya remainder. Dia punya baki. Okay, untuk yang ini kita ambil value. But for modulus, kita bahagi and then kita tengok dia punya X remainder. Baki dia ada berapa. Okay, ini contoh cara nak kira untuk remainder. Okay, ambil baki. Ambil baki ini. Alright, so untuk operator, ini biasa dalam maths kan, kita buat kurungan dulu, darab, bahagi ataupun modulus. Last kali baru tambah ataupun tolak, mesti highest to the lowest, ikut dia punya precedence level. Okay, contoh soalan yang diberi, yang mana nak selesaikan dulu? Selesaikan dalam bracket dulu. Bila dalam bracket dah selesai, nak buat mana dulu?
darab dulu. Tapi darab ada dua. Which one? Kalau same level, buat daripada kiri ke kanan. Okay. Okay, dah selesai. Tinggal tambah dengan tolak je. Selesaikan kiri ke kanan. Kalau same level, kiri ke kanan. Okay. Alright, seterusnya kita akan tengok rules for arithmetic calculation. Okay. Alright, yang ini sangat-sangat penting. Okay, kalau operation itu nombor integer bahagi dengan integer. So, resultnya akan dapat integer dan ini contohnya. Okay, 50 bagi 100 akan dapat kosong. Kemudian kalau double bahagi integer, output dia double. Ini contoh. 50.0 bagi 100 akan dapat 0.5. So, that is why division, kalau you nak nombor tu dalam decimal, make sure one of the number is, data type-nya adalah double. Okay, one of the number. Okay, ataupun both double. Itu for sure lah dia akan dapat double. Okay, kalau modulus integer akan dapat integer. Dan ini contoh dia. Tapi kalau either one double ataupun float, dia akan dapat float ataupun double. Sama dengan yang dekat bawah. Tapi kalau integer and integer akan dapat integer. Okay. Alright, kita teruskan. Kalau ada yang tak jelas, boleh type dekat komen. Okay, relational operator. Ini kita panggil relational operator. More, less equal, not equal, double equal. Okay, double equal ni dia hanya wujud dalam condition sahaja. Either the condition is in selection control structure ataupun repetition control structure. Okay, double equal. Kalau single equal itu dalam formula, dalam operation, dalam proses. Okay, dalam condition dia akan jadi double equal. Okay, so ini penggunaan dia dan rasanya semua dah biasa guna kecuali yang double equal. Contoh kita nak check, adakah nombor itu sama, kita nak check modul pelajar. Okay, modul double equal to, maksudnya kita nak check adakah pelajar itu dia ambil modul 2. Macam tu So kita pakai double equal. Okay, yang ini pula, ini pun pelajar tak biasa guna, not equal. Mungkin kita nak check pelajar yang ambil modul 1 dan modul 3 sahaja. So kita boleh buat condition, modul not equal to. Selagi student tu bukan pelajar modul 2, kita akan buat operation dia. Okay. Alright, seterusnya, ini kita panggil logical operator. Tanda seru ni maksudnya not. Okay, tanda double N ni maksud dia and, dan or simbol double slash double tegak macam ni dia adalah untuk or. Okay. Okay. Ni assignment operator. Okay, pastikan kalau assignment operator dia mesti x equal x tambah 1. You tak boleh tulis x plus 1 equal x. Itu adalah salah. Okay, contoh yang ni. Kalau x equal 1 boleh. Tapi kalau 1 equal x ini adalah salah. Okay. Okay. So seterusnya ini assignment operator is used to assignment operator yang ni equal So ini dekat depan ni adalah variable dan dekat belakang ni adalah dia punya expression. Okay, contoh variable kita BMI equal apa expression dekat belakang. Okay. Ni one equal sign. Okay, one equal sign dia gunakan di dalam formula. Tapi kalau double equal sign kita gunakan dalam relational condition. Okay, condition sama ada condition untuk selection ataupun condition untuk repetition. Okay, so itu perbezaan dia. Seterusnya kita akan tengok expression. Okay, for expression, represent a computation involving values, variable and operators that taking them together evaluate to a value. Yang 2018. Okay, so kita tengok contoh dia. Example for expression y equal 1. So mesti ada data type dekat depan in. Kenapa in? Sebab satu ini adalah integer. So cara kita baca adalah 1 is assigned to y. Macam tu Kalau soalan tu kata okay, describe this statement. 1 is assigned to variable y with data type in. Macam tu. Okay, ini cara kita assign dan kita dah biasa buat dalam coding. Kalau buatlah coding kita pastikan kena buat. Okay, nampak lecturer buat macam senang kan. Kawan-kawan buat senang, alah boleh buat senang je. Tapi bila kita buat belum tentu boleh buat. So kena pastikan anda kena buat. Dia kena buat. Sebab kita dah tak lama dah nak hujung SEM dah ni. Okay. Okay. Ini kita assign, okay, assign y plus 1 assign is assigned to x, okay. Kemudian yang ni pula kita nak compute area ataupun kita nak calculate area, okay. Ini cara penulisan expression.
Okey, seterusnya, ini sama je macam slide tadi. Okey, ini algebraic expression. Ini pula Java expression. So ini pun favorite question Dia boleh bagi awak dalam bentuk algebraic expression and then dia akan minta write algebraic expression into Java expression. Tapi biasa ini Java expression tapi dalam exam kita kena tulis yang belakang lah, yang lengkap ni, Java assignment statement. So kalau soalan tu bagi X equal A plus B minus C multiply with D divided by E. So cara nak tukar dia, X equal, A plus B ni sama, yang berubah adalah simbol darab, dia akan jadi star, divide akan dapat slash. Then don't forget to write semicolon at the end of the Java assignment statement. Okay. Y equal A power of B. Bila ada power of B, kita boleh tulis max.pow A, B, semicolon. Okay, max.pow, max is capital letter. Okay, for square root A, cara tulis dia dalam Java assignment statement adalah max.sqrt A, semicolon. Okay, kalau untuk pi r square pi, kita dah tahu nilai dia 3.14 multiply dengan r, multiply dengan r, semicolon. Ataupun kita dah baru belajar tadi, max.pow. Kita boleh juga buat kat sini max.pow. 3.14 multiply max.pow dalam bracket r, 2. Okay, boleh apply ni. R multiply dengan R boleh applykan variable max.pow. Okay. So lastly untuk area dia ada darab saja, kita guna je simbol star. Okay. So seterusnya algebraic expression. Okay, ini untuk dia bagi dalam bentuk macam ni dalam Java expression. So, dalam assignment statement, minimum max.min x, y. Okay, kita boleh buat macam ni. Ini untuk cari max max.max x, y. Okay, tapi kalau nak buat cara biasa pun boleh. Kita buat dalam bentuk algebraic expression ni pun boleh. Okay, tapi kita boleh try pakai max.min. Okay. Alright, ini adalah Java assignment statement. Ada macam-macam cara kat sini Kalau ini kita guna total, net pay. So any formula, okay, kita gunakan cara penulisan Java assignment statement, baru kita boleh dapat markah. Okay, kalau awak buat X tambah Y tambah Z equal total, tak ada markah. Okay, ini cara penulisan condition. Mesti value dekat depan compare dengan apa value yang kita nak check. Okay, kalau ada single equal, dalam condition ada if, mesti ada double equal. Dan kalau kita nak compare dua value, so kita kena pakai double N. Kalau kita nak check, ada dua value tapi kita nak compare salah satu, kita boleh guna N ataupun or, depends. Kalau you nak memang gender dia M dan juga age dia more than 20, mesti fulfill these two requirement, so you pakai N. Tapi kalau you nak fulfill one of the requirement, so you boleh pakai or. Okay. Okay, type of expression, kita ada arithmetic, kita ada logical dan juga relational. Okay, tadi kita dah explain tadi apa di arithmetic, logical dan relational. Okay. Alright, ini pun kita dah tunjuk tadi, sama saja proses dia. Okay, ini mathematical operation. Ini sangat penting kena praktis sebab memang dalam soalan final akan ada. Okay, dia bagi dalam mathematical expression, tukar dalam Java. Okay, so Java dia punya formula in single line. Kena praktis, make it single line. Okay. Okay, ini sama saja macam mana nak buat. Kita selesaikan ikut precedence. Bracket dulu, darab dulu. Kalau darab sama, kiri ke kanan dan seterusnya. Okay, last kali tambah dan juga tolak. Okay, ini contoh expression di dalam Java ya. Okay, result equal 10 plus 15. Kalau ada darab. Okay, dan kita bagi coding ni supaya awak cuba dan awak boleh nampak result dia berapa. Okay, kalau kita buat 10 tambah 5 kat sini, berapa dapat result dia? Okay, kalau 10 tambah 15 darab 3, berapa result dia? So, bila dapat result, kita tahu dia akan buat yang mana dulu. Kalau for this one, dia akan multiply dengan 3 dulu, then plus dengan 10. Okay? Okay, ini contoh output. Contoh output yang tadi untuk coding yang ni. Ini output dia Awak kena cuba run. Kenapa dapat 25? Ini okey lah, tambah macam biasa. This one, kenapa dapat 55? Sebab dia multiply dulu dan baru tambah dengan 10. Okey, kenapa dapat 19? Dia selesaikan dalam bracket dulu, divide dan baru dia plus. This one kenapa dapat 15? Bracket, multiply and divide by 15. Okay? Dan
Kalau ada perpuluhan, dia tak akan ada nilai perpuluhan untuk output dia sebab this one integer, ini you nak divide pun integer. So output you akan dapat integer. Okay, relational operation. Ini relational operation. Okay, relational operation ni kita akan menggunakan true, false. Okay. Contoh, X is 10 dan X equal 10, X is equal to 10. Yes, true sebab kita dah assign dia 10. X not equal 8. Yes, true. Because X memang not equal to 8. But X equal to 8, false. Dia tak sama, so dia false. Okay. Sebab kita tulis kat sini equal, so dia false lah. Kalau 12 more 5, true. Ini kita panggil relational operation. Kalau pakai simbol relational ni, more, less equal, not equal, itu adalah jawapan dia true dan false sahaja. Okay. So ini contoh dia, cara penggunaan dia. 5 more 2, so dia adalah true. Ini adalah false. Okay, ni yang biasa saja. Kalau yang ni pula, is it 5 is equal to 2, kita biasanya baca dalam bentuk condition. So dia adalah false. 5 is not equal to 2. Yes, true. Macam tu baca dalam bentuk condition. Okay, saya laju sikit ni. Kalau macam tak okay, boleh je komen Okay, the following example valid relational expression. Okay, ini yang valid. Valid, okay. Ini antara contoh yang valid lah Okay, so ini pula invalid. Kenapa? More, less. Dia less equal. Sorry, more, less tak ada. Equal, less. Dia tak boleh equal, less. Dia mesti less equal. Yang ini tak boleh double more, dia more sahaja. Double equal jarak, no. Double equal dia rapatkan, space are not allowed. Okay. Alright, so ini this is an example. Okay, kalau kita letak X equal 5, Y equal 3, so kita boleh dapat output dekat sini. Apa jawapan dia, true ataupun false. Okay. So untuk yang ni kita akan dapat true, false. Nanti check lah ya, kenapa yang ini saya ambil yang bawah lah. X double equal Y. Is it X is equal to Y? Kita check, adakah X dengan Y ni sama? No, it's not same. So dia adalah false. Okay. X is not equal to Y. Yes, true. Because X is a different number and Y is a different number. It's not equal. Okay, so true. Okay. So ini kita buat dalam bentuk coding lagi. Kenapa kita bagi A, B. Okay, A 20, B 20. Is it A more B? A is greater than or equal to B? No, dia akan pergi false. False dia akan pergi bawah. The expression evaluate to A more than B. Okay, so sebab nombor yang kita masuk ni sama. So dia tak akan keluar lah greater or equal, dia tak akan keluar dua-dua ni. Dia akan keluar yang di bawah sebab kita nak check A more equal B, false. False, so dia akan keluar yang bawah. Okay. A 20, B 20. Okay. Dia akan pergi, dia akan keluar dua baris, sorry sebab ini if else. Yang bawah ni, okay. Sorry, saya ingat if else, if else tadi. Okay. So sebab dia if else saja, so dia akan pergi pada else yang kedua. Dia akan keluar dulu. Contoh 20 besar 20 false. False dia akan pergi dekat else. Else adalah A is not greater than or equal to B. Okay, dia akan keluar baris yang ni. Kemudian yang last kali ni, ini adalah statement yang memang akan keluar. Dia bukan kepunyaan else sebab kita dah close kat sini. Ini memang statement yang akan keluar. Tak kisah you masuk any number, tapi sebab ni dia dah bagi value kan, dia akan keluar. So that's why dia ada expression A more B evaluate to false. Okay. Kalau kita buang curly bracket ni, dia tak memberi kesan yang berbeza sebab if ni dia hanya ada satu statement sahaja, else pun satu statement. So depends pada kita nak letak open dan juga close curly bracket ataupun tidak. Tapi sekiranya if ni ada more than one statement, kita wajib letak open and close curly bracket. Okay, logical expression ni kita pakai true false Okay, double N. Maksudnya kita nak pastikan kalau untuk penggunaan N ni, dia mesti both statement are true. If both statement are true, baru dia true. Kalau kita pakai simbol or, if one of the statement is true, dia akan true. If one of the statement kalau ini mesti both true. Tapi kalau not, okay, dia akan return false if the result true. Kalau kita dapat result kita true, dia akan return false. Kalau result dia false, dia akan return true. Dia terbalik. Okay. Okay, contoh A true, B true. So kalau kita gunakan operator double N,
A and B. Kalau guna and, dia mesti both true baru dia true. Sekarang masalahnya A true, B false. So that's why jawapan dia false. Okay. Kalau kita guna operator or, dia either one true, dia dapat true. Okay. So A true. So kalau A true, B tak kisah true ke false, dia akan dapat true. Okay. So untuk not, A and B tadi jawapan dia false. Not false. So true lah dekat sini. Okay. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, ini saya tak bacalah benda-benda ni, kita pergi kepada contoh terus. Okey. Ini precedence operator. Mesti ikut dia punya precedent lah, bracket. Okey, lepas tu kalau ada postfix ni start dengan not, ada operator dan sampai ke bawah assignment operator. Okey. So kena ikut dia punya susunan. Okey, contoh yang ni macam mana nak buat dulu? Tengok modulus dulu. Lepas tu darab. Lepas tu tolak. Selesaikan sebelah sini, baru selesaikan di sebelah kanan. Bahagi dulu plus tolak. Okay. So last kali dapat jawapan, baru kita identify the true ataupun false. Okay. Sama juga dengan soalan ni. Selesaikan yang dalam bracket dulu. Dah selesai sebelah sini, kita dapat dah nilai kita false. Ambil yang di sebelah kanan dalam bracket dulu. Kita dah dapat 8 is equal to 8. Yes, true. So false and true, jawapan dia false. Sebab and dia mesti both true baru dapat outputnya true. Okay. Seterusnya example of Java operator precedence. Okay. So yang ni kena try. Agak-agak apa result yang akan keluar. Yang ni kita kena fikirkan yang mana nak buat dulu. Mesti buat darab dulu. Okay, awak kira dulu secara manual. Awak dapat jawapan, lepas tu awak cuba run coding. Sama tak dengan jawapan awak? Kalau jawapan awak sama, maksudnya you dah tahu dah dari segi operator precedence tu. Okay, boleh tahu siapa nak solve dulu, siapa nak solve kemudian. Okay, ini jawapan dia. Okay, check lah nanti kenapa jawapan dia 10, siapa yang solve dulu. Okay, ini saya rasa operator yang basic saja. Okay, boleh cubalah. Kalau katakan awak jawapan awak berbeza, boleh tanya. Okey, seterusnya kita nak habis dah, ada sikit je lagi. Sikit tak sikit lah, 70 slide yang ke-77 kita ada 90 lebih slide. Okey. So, ini soalan favorite dalam exam. Okay, write a Java assignment statement for the following algebraic expression. Dalam exam sangat favorite ni. Okay, so cara kita nak tukar macam mana? Okay, untuk soalan ni ada dua cara option jawapan yang saya tulis kat sini. Satu, kita tulis dalam bentuk max.sqrt. Sebab kita nampak D equal, okay, lepas tu kita jumpa square root. Tulis max.sqrt. Kemudian kita nampak A minus B square. Kita boleh pakai max.pow A minus B, 2. Lepas tu plus max.pow C tolak D, 2. Okay. Inilah jawapan kita dan jangan lupa letak semicolon. Atau kalau tak nak pakai max.pow, boleh juga kita buat macam ni. Tapi max.square root ni mesti kena buat. Okay. A minus B square. So kita boleh buat A minus B multiply A minus B. Plus C minus D darab C minus D pun boleh. Okay. Either you nak pakai max.pow ataupun nak buat multiply biasa pun boleh. Okay. Kemudian number 2, kita settlekan yang atas dulu baru divide. So A square. Kita boleh buat A multiply A ataupun max.pow A, 2. Okay, kemudian ni selesaikan macam biasa. Divide, okay, square root. Square root A multiply dengan 3. Okay, ini A power 3 ni. A power 3 ke? A power 3 Okay, dia terbesar pula kat situ. A power 3. Okay. Okay, untuk yang ni pula, ini jawapan dia. Ini kena buat modulus dulu. Modulus ni akan dapat baki. Ambil baki dia divide by 2 plus dengan 1. Okay, check dapat tak dengan 3. Yang ni pun sama. Boleh buat modulus dulu ataupun bracket dulu pun boleh. Samalah. Okay, 3. So 48 bahagi 5 ambil dia punya remainder dan divide by 3. Okay, so nombor 3 ni pun sama. Buat dalam bracket dulu. Dalam bracket pun divide dulu. Okay, divide dulu. Lepas tu baru 4 minus 1. Then baru buat daripada kiri ke kanan. 10 multiply dengan 10 multiply dengan 4 darab dengan 3. Okay. Yang ini bahagi dulu. Sebab bahagi dengan darab ni same level. Divide dulu baru multiply. Okay. This one multiply. Kemudian ini multiply dan baru kita plus. Okay. Alright. Solve the following operator. Okay, ni cuba. Ini jawapan dia. Ini saya tak explain lah. Okay, yang awak dah tahu modulus ambil remainder. Okay, cuba. Kalau tak dapat baru saya explain.
Okay, saya teruskan lagi. Ini adalah apa type of operator. Kalau simbol ni, apa nama operator dia? Kalau simbol double N, apa nama operator dia? Kalau tambah, tolak, darab, bahagi, modulus, inilah cerita dia, conclusionnya. Ini relational, logical dan juga arithmetic. Okay. Okay, yang ini pun favorite question juga dalam exam. Okay, dia bagi value, dia suruh kita evaluate. Evaluate tu maksudnya kita kena tentukan true ataupun false. Okay, so yang ini ingat selesaikan dalam bracket dulu. Substitute the value. So A kosong, 0 is equal to 0, true. Okay, kat sini true. And 4 not equal to 2. Okay, so kita dapat not equal to 2. So ini true kan? Okay, kat sini true. Disebabkan kat depan ni ada not true, so di sini dah jadi false. False and true akan jadi false. Sebab and dia mesti kedua-dua true baru dia true. Okay. Nombor 2, kita gantikan nilai. Kosong is equal to 2. False, dekat sini false. And 4 is equal to 2. Ini pun false. False and false akan dapat false di sebelah sini. Okay, or 0 less 1, true. Not true, false. So false or false dapat false. Macam tu. Okay. Okay, yang ni cuba fahamkan sendiri. Kita dah buat step-step dekat bawah. Okay. Okay, seterusnya kita tengok pula benda ni. Dia dah bagi initial value. Okay, dia dah bagi initial value. Kemudian kita kena evaluate. Berapa nilai Y yang kita dapat? Apa nilai K, apa nilai Y, apa nilai S1, apa nilai S1 yang ni? Okay, dia tak ada. Okay, so dekat sini. Ini jawapan dia. So bila kita evaluate, okay, K sama dengan I darab J tambah X. Okay, yang ini dia akan kata ada error sebab K kita declare sebagai integer. Sedangkan I ini adalah integer, J integer, tak ada masalah. Tapi X ini double. Bila X double, dia tak boleh nak masuk dekat dalam int. So sepatutnya K ini kita assign dia sebagai double. Jadi bila kita nak assign tu kita kena tahu nilai apa yang akan masuk dekat dalam dia. So K should be data type-nya adalah double, bukan integer. Kalau buat integer dia akan ada error macam ni. Okay. So untuk Y dia akan dapat YX tambah J modulus 4. Okay, X adalah 4.8. J adalah 7. So 7 modulus 4. Dapat remainder berapa? 3 kan? Remainder 3. So 3 tambah dengan X 4.8. So dapatlah 7.8. S1 sama dengan S2. Apa nilai S2? S2 adalah M. So M is assigned to S1. So that's why value dia adalah M. Okay. So sekarang S1 kita adalah M. Bukan F lagi. Dia akan ambil nilai yang latest. Pada awal kita assign dia sebagai F. Tapi bila dah masuk syntax S1 is equal to S2 and S2 adalah M. So M is assigned to S1. So now S1 adalah M. Jadi kat sini adalah M. M is assigned to S2. M. M is assigned to S1. So ini akan dapat apa? So sorry, S1 tadi apa? S1 sama juga dengan dah sama dengan M dah. So kat sini sepatutnya adalah M. Okay, kat sini adalah M sepatutnya. Bukan F. Sebab S1 ni sekarang dia adalah M sebab kita dah buat dekat sini. I equal I plus J. So I adalah 4, J 10. So kita dapat 11. Okay. Alright. Assume the variable declaration of the program is in age IQ. Okay. In sebab age memang kita baca dalam nombor genap. IQ pun sama. Double income biasanya perpuluhan kan pendapatan. Okay. So tengok kat sini. Okay. Age 21 ini valid. Okay, valid lah sebab memang integer. Okay, ini invalid sebab sepatutnya IQ equal. Tapi IQ tadi kita declare sebagai integer, tiba-tiba ini ada double pula. So dia invalid. Okay, yang ini pula IQ. IQ tadi adalah integer. Income ni double. Double tak boleh masuk kat dalam integer. So dia invalid. Okay. Untuk nombor 4, IQ kena kat depan. IQ equal age plus 100. Itu valid. Okay. Untuk V pula, ini okey. Okey, ini invalid sebab status tadi data type dia adalah char. Okey, status data type dia char. IQ ini adalah integer. Integer tak boleh masuk dekat dalam char. Ini invalid. Okey. This one ini invalid sebab IQ adalah integer, income adalah double. So dia tak boleh masuk dekat dalam integer. Okey.
Alright, dah habis dah slide kita pada hari ini. Okay, ada apa-apa soalan? Boleh jawab. Boleh jawab. Ada apa-apa soalan boleh tanya, saya akan jawab. Okay, kalau tak ada apa-apa, so lecture kita sampai di sini sahaja. Alright? Okey, terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak join kelas kita pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi ya pada minggu depan. InsyaAllah kita akan masuk topik yang seterusnya. So 4.2 dah selesai. Okey, sampai sini dulu. Terima kasih semua. Assalamualaikum.